Majlis diteruskan lagi dengan persembahan dari kumpulan SPARK dari Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni HEMA yang ditubuhkan pada Mei 2013 dan merupakan penyertaan pertama bagi Convention KIK peringkat UTM dengan tajuk projek pembaziran elektrik di Kolej Kediaman Pelajar UTM. Majlis mempersilakan kumpulan SPARK dari Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang dihormati barisan juri, semua jawatan kuasa pemandu KIK Universiti Teknologi Malaysia, pihak urus setia, ahli KIK serta para hadirin semua. Terimalah persembahan daripada kumpulan SPARK. Bacaan surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitonu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada kaum keluarganya dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membazir dengan pembaziran yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Di layar dipaparkan sejarah penubuhan Universiti Teknologi Malaysia serta misi dan visi. Berikut dipaparkan matlamat Universiti Teknologi Malaysia serta carta organisasi. Ahli kumpulan kami diwakili oleh staf dari dua buah jabatan, iaitu Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni dan Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia. Di layar memaparkan misi dan visi Pejabat HEMA serta matlamat dan objektif. Berikut dipaparkan carta organisasi Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa. 7 daripada ahli kumpulan kami adalah dari 6 buah kolej kediaman dan seorang daripada Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia. Kolej Dato' Onn Jaafar adalah telah dipilih sebagai lokasi untuk kami menjalankan projek ini. Berikut pula dipaparkan carta organisasi kumpulan. Kumpulan kami diketuai oleh Encik Rashdan dan fasilitator Puan Nur Aisyah. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan yang lain: Profesor Madya Dr. Samsudin, Puan Masilah, Puan Salmiah, Puan Mary Zalina, Encik Abdul Rahim dan saya Encik Muhammad Hairil serta Encik Muhammad Nur. Kumpulan SPARK telah ditubuhkan pada tanggal 22 Mei 2013 dan ini merupakan projek pertama kami. Tujuan penubuhan kumpulan SPARK adalah untuk melontarkan idea kreatif dan inovatif secara profesional. Kumpulan kami dianggota oleh 8 orang ahli dan diselia oleh seorang fasilitator. Nama SPARK membawa maksud cetusan atau percikan. Ia melambangkan cetusan dan percambahan idea ahli kumpulan. Kumpulan kami sentiasa berpaksikan kepada moto penjimatan menjana pendapatan. Berikut dipaparkan surat lantikan ahli-ahli kumpulan.
Di layar juga dipaparkan matriks agihan tugas. Berikut ialah rekod kehadiran ahli. Kehadiran ahli kumpulan adalah sebanyak 93% daripada 13 kali mesyuarat. Di layar dipamerkan email panggilan mesyuarat dan contoh minit-minit mesyuarat. Kumpulan kami menjalankan projek KIK ini dengan menggunakan kaedah konsep kitaran PDCA, iaitu Plan, Do, Check and Action. Di layar dipaparkan carta pembatuan projek yang bermula pada bulan Mei 2013 sehingga November 2013. 10 masalah telah dikenal pasti dalam membuat penilaian bagi projek yang akan dilaksanakan. Manakala klasifikasi masalah telah diukur melalui undian penilaian oleh semua ahli kumpulan kami. Kaedah jadual matriks pula telah digunakan untuk menilai masalah yang paling kritikal dan mampu dijalankan projek. 3 masalah utama telah dikenal pasti. Masalah 1, pengurusan inventory alat tulis yang kurang sistematik. Masalah 2, pembaziran penggunaan tenaga elektrik di Kolej Dato' Onn Jaafar. Dan masalah 3, parking kereta di Kolej Dato' Onn Jaafar tidak mencukupi. Seterusnya, melalui kaedah metrik keutamaan, pembaziran penggunaan tenaga elektrik di Kolej Dato' Onn Jaafar telah dipilih. Maka dengan ini, kumpulan kami telah memilih tajuk Pembaziran Penggunaan Tenaga Elektrik di Kolej Dato' Onn Jaafar, Universiti Teknologi Malaysia. Sila saksikan video kami. Projek kami telah mendapat kelulusan dari Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Hema iaitu Tuan Haji Dahari Benderani pada tanggal 5 Jun 2013. Rasional bagi pemilihan projek adalah berdasarkan polisi pengurusan tenaga UTM tahun 2011, antaranya untuk melaksanakan langkah yang tepat bagi mengurangkan penggunaan tenaga melalui perubahan perilaku, peningkatan amalan baik, housekeeping, penyelenggaraan, operasi dan pembelian untuk bangunan baru dan sedia ada atau peralatan elektrik. Projek ini juga selaras dengan objektif Pejabat Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni, iaitu meningkatkan perkhidmatan dan prasarana dengan kos yang berpatutan. Justru, sebagai menyahut seranan polisi pengurusan tenaga UTM dan objektif Pejabat Hema, tema projek kami ialah mengurangkan kos elektrik di Kolej Dato' Onn Jaafar. Berikut dipaparkan objektif dan matlamat projek. Di layar menunjukkan implikasi jika masalah tidak diatasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pembaziran ialah berlebih-lebihan sehingga terbuang atau kos melebihi daripada sewajarnya. Manakala elektrik pula bermaksud tenaga yang digunakan untuk tujuan cahaya, pemanas atau penggerak dan diukur menggunakan unit watt. Manakala tempat penginapan adalah merujuk kepada Kolej Dato' Onn Jaafar. Kumpulan kami juga telah menggunakan kaedah 5W1H bagi menerangkan masalah yang dipilih dengan lebih terperinci. Ya Hairil, apa yang dikaji? Sebenarnya apa yang dikaji ialah peningkatan bil elektrik sebanyak RM56,220 di Kolej Dato' Onn Jaafar dari tahun 2011 sehingga 2012. Kos elektrik bulanan individu juga telah meningkat sebanyak
RM13.76 seorang pada tahun yang sama. Di mana ia berlaku? Sudah tentu di Kolej Dato' On Jaafar, UTM Skudai, Johor Bahru. Agak-agaknya bila ia berlaku? Kajian projek telah dijalankan dengan mengambil data pada bulan September dan Oktober 2012 dan dibandingkan dengan data bulan September dan Oktober 2013. Kajian kumpulan kami telah bermula pada bulan Mei 2013 dan berakhir pada bulan November 2013. Siapa pula yang terlibat ya? Sudah tentu pelajar dan penghuni di Kolej Dato' On Jaafar yang terdiri daripada pelajar tempatan dan pelajar antarabangsa yang majoritinya adalah pelajar postgraduate. Kenapa ya masalah ini berlaku? Masalah ini berlaku akibat dari pembaziran elektrik di dalam bilik pelajar dan juga di ruang guna sama. Telah dianggarkan bahawa kos elektrik normal bagi pelajar yang tidak melakukan pembaziran sehari hanyalah RM1.83. Bagi pelajar yang melakukan pembaziran di dalam bilik, kos elektrik sehari boleh mencecah sehingga RM3.49 sehari. Bagi penggunaan di ruang guna sama, anggaran kos normal hanyalah RM4.75 bagi satu aras. Jika terdapatnya pembaziran, kos elektrik di ruang guna sama satu aras boleh mencecah sehingga RM5.68 sehari. Dan akhir sekali soalan saya ya, bagaimana ia berlaku? Pelajar telah membawa peralatan yang tidak dibenarkan, iaitu peti sejuk, periuk nasi dan pelbagai alatan lain yang bervoltan tinggi. Pelajar juga tidak menutup suis apabila ia tidak digunakan. Kalau tak percaya, sila lihat bukti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Hairil Abdul Ghani, Assistant Major at this college. I just want to ask, did you know about the rules? You cannot bring refrigerator and rice cooker since 2011. No, I have been in the hostel since 2011 and have been using these things in the room. Why do you need these things? Yeah. First, the food that they sell locally around here is not. I as a foreign person, I'm from Nigeria. I am not used to those food. For one, most nasi they sell around here in the morning time, except in the night when you go out and get nasi goreng, they put sugar, gula inside. And I'm not used to eating nasi or chicken with gula. So I try to get this rice cooker so that I can cook my own food that is adaptable to my system. And sometimes when you cook this food, because you are a student, you cook much so that you can keep some in the refrigerator or the fridge, so that the next time you only need 2 minutes to put it in the rice cooker and then eat and go away. That's mean for you, it's also save your money. Yes. You can use that money for the other things. Yes. Okay, that's all. Thank you. Thank you very much. Oleh itu, kumpulan kami telah mensasarkan penurunan kos elektrik di setiap bilik pelajar Kolej Dato' On Jaafar sebanyak 4%. Ia adalah berdasarkan kepada KPI Universiti yang ingin mengurangkan kos pelajar sebanyak 5% setahun pada tahun 2010. Sasaran kami adalah pada bulan September dan Oktober 2013. Di layar menunjukkan Rajah Ishikawa senarai punca masalah yang dibincangkan oleh ahli kumpulan. Faktor kaedah. Punca 1. Kaedah pendaftaran elektrik tidak efisien. Keputusan. Diterima. Punca 2. Tiada meter di setiap bilik. Keputusan. Ditolak. Punca 3. Kurang penguatkuasaan staf kolej. Keputusannya. Ditolak. Faktor manusia. Punca 1. Pelajar tidak tutup suis elektrik. Keputusan. Diterima. Punca 2. Pelajar membawa peralatan yang tidak dibenarkan. Keputusannya. Diterima. Faktor alatan. Punca 1. Peralatan tidak jimat elektrik. Keputusan. Ditolak. Punca 2. Sistem lampu sedia ada. Keputusan. Ditolak. Punca 3.
alat elektrik di ruang guna sama. Keputusan. Ditolak. Faktor persekitaran. Punca 1. Cuaca. Keputusan. Ditolak. Punca 2. Ruang gelap, tiada pengudaraan. Keputusan. Ditolak. Punca 3. Perbezaan budaya. Keputusannya. Ditolak. 3 punca utama dipilih. Pertama, kaedah pendaftaran elektrik tidak efisien. Borang daftar elektrik, tiada peraturan dan polisi yang jelas. Mengikut rekod, seramai 615 orang pelajar didapati tidak mendaftar alat elektrik pada bulan September dan Oktober 2012. Punca kedua, pelajar tidak tutup suis elektrik. Sebanyak 104 kes tidak tutup suis elektrik di ruang guna sama telah dicatatkan pada bulan September dan Oktober 2012. Punca ketiga, pelajar membawa peralatan yang tidak dibenarkan. Seramai 259 orang pelajar telah didapati membawa peralatan yang tidak dibenarkan pada bulan September dan Oktober 2012. Di layar dipaparkan jadual kekerapan masalah dan pengumpulan data kekerapan sebelum projek. Berikut pula dipaparkan gambar rajah Pareto sebelum penyelesaian. Seterusnya, kumpulan kami menggunakan kaedah analisis pro and kontra untuk mencari jalan penyelesaian. Punca kaedah pendaftaran elektrik tidak efisien. Cadangan 1. Peraturan polisi kempen dimasukkan di dalam borang daftar elektrik. Keputusan. Diterima. Cadangan 2. Mengkaji dan menambah baik peraturan polisi sedia ada mengikut perubahan semasa. Keputusan. Ditolak. Cadangan 3. Kempen yang bersifat mendidik khusus untuk penggunaan alat elektrik di kolej kediaman. Keputusannya. Diterima. Punca pelajar tidak tutup suis elektrik. Cadangan 1. Penguatkuasaan yang berterusan. Keputusan. Ditolak. Cadangan 2. Kempen yang bersifat mendidik dan khusus untuk penggunaan alat elektrik di kolej kediaman. Keputusan. Diterima. Cadangan 3. Memberi kempen atau taklimat yang jelas masa pendaftaran pelajar. Keputusan. Ditolak. Cadangan 4. Peraturan polisi dan kempen dimasukkan di dalam borang daftar elektrik. Keputusannya. Diterima. Punca pelajar membawa peralatan yang tidak dibenarkan. Cadangan 1. Penguatkuasaan yang berterusan. Keputusan. Ditolak. Cadangan 2. Peraturan polisi dan kempen dimasukkan di dalam borang daftar elektrik. Keputusan. Diterima. Cadangan 3. Memberi ganjaran kepada pelajar yang patuh pada larangan. Keputusan. Ditolak. Cadangan 4. Peraturan polisi dan kempen dimasukkan di dalam borang daftar elektrik. Keputusannya. Diterima. Berikut dipaparkan rajah pokok, masalah, punca dan cadangan penyelesaian. Ahli kumpulan kami telah bersetuju untuk memperbaharui borang daftar elektrik sedia ada dengan memasukkan kempen-kempen yang baru dan yang lebih tepat. Di layar dipaparkan surat persembahan kepada pihak pengurusan dan surat kelulusan cadangan. Maka dengan ini kami sebulat suara bersetuju menggabungkan peraturan polisi dan kempen yang bersifat mendidik dan khusus untuk penggunaan alat elektrik di kolej kediaman pelajar di dalam satu borang daftar elektrik yang baru. Borang daftar elektrik yang baru menggabungkan maklumat pelajar, senarai barang yang dibenarkan, gambar barang yang tidak dibenarkan, kempen cara penggunaan yang betul dan jimat, peraturan dan polisi serta aku janji. Seterusnya, pelaksanaan cadangan dilakukan dengan kaedah 5W1H. Puan Mary, sebenarnya saya kurang jelas dengan cadangan pelaksanaan kita ni. Sebelum panel juri tanya, lebih baik saya tanya dulu. Okey. Apa yang dicadangkan? Okay, cadangan membuat borang pendaftaran elektrik yang baru. Agak-agak di mana ia akan dilaksanakan? Okey, kajian ni telah dilaksanakan di Kolej Dato' Onn Jaafar. Bila tu? Telah bermula pada sesi 1 2013-2014 iaitu pada bulan September yang lepas. Siapa pula yang akan melaksanakannya? Dah tentulah staf Kolej Dato' Onn Jaafar, staf Hairilah. Oh ya ke?
Kenapa ia perlu dilaksanakan? Ini adalah bagi menggantikan borang, peraturan dan kempen yang sedia ada. Banyak pula soalannya. Okey, last. Bagaimana ia dilaksanakan? Pelaksanaan adalah menggabungkan kempen, peraturan dan butiran alat elektrik di dalam satu borang. Berikut pula dipaparkan jadual kekerapan masalah selepas projek dan pengumpulan data kekerapan. Di layar dipaparkan gambar rajah Pareto selepas penyelesaian. Hasil dari perbandingan gambar rajah Pareto sebelum dan selepas, penurunan sebanyak 35.9% masalah telah dicapai. Di layar dipaparkan pemantauan masalah selepas projek. Perbandingan kos elektrik antara September dan Oktober 2012 dan September dan Oktober 2013 mendapati bahawa kos elektrik individu telah menurun sebanyak RM1.78 sebulan, iaitu 4.36% bersamaan dengan RM1,484 sebulan bagi keseluruhan Kolej Dato' Onn Jaafar. Ini bermakna sasaran projek kami sebanyak 4% telah dicapai. Jika kejayaan ini berterusan, jumlah penjimatan boleh mencecah sehingga RM17,814 sehingga Ogos 2014. Walau bagaimanapun, terdapat halangan dalam melaksanakan cadangan seperti yang dipaparkan di layar. Namun begitu, terdapat 3 faedah ketara yang telah dikenal pasti. Faedah pertama, kos elektrik individu bagi setiap pelajar kolej telah menurun. Bagi faedah kedua, maklumat dapat diletakkan di dalam satu borang. Dan yang ketiga, faedah tahap kesedaran pelajar juga semakin meningkat. Berikut dipaparkan faedah tidak ketara projek. Untuk penyeragaman pula, projek ini telah disarankan untuk diguna pakai di semua kolej kediaman pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya, di layar dipaparkan analisa penilaian ahli dan catarada. Projek ini telah mendapat ucapan tahniah dari pejabat hal ehwal mahasiswa dan alumni seperti yang ditunjukkan di layar. Oleh itu, kesimpulannya, hasil dari projek kami dapat disimpulkan bahawa kos elektrik tertinggi adalah di dalam bilik pelajar di Kolej Dato' Onn Jaafar. Oleh itu, pelajar perlu diberi kesedaran untuk terus berjimat cermat. Projek ini akan terus dilaksanakan dan dipantau sehingga September 2014. Ia dijangka mampu menjana penjimatan kos elektrik sebanyak RM17,814 setahun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Tari beradat, langkah bertingkah, kalung akik menghias dada. Tiba saat kita berpisah, KIK di tingkat jemu tiada. Sekian pembentangan kumpulan kami. Semoga berjumpa di konvensyen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kumpulan Spark ya. Waalaikumsalam. Dan syabas di atas persembahan tadi. Okey, saya nak tanya pasal tindakan penyeragaman. Telah diluluskan kan pada 20 November, baru lagi minggu lepas. Jadi saya nak tanya, ada apa aktiviti yang telah dibuat selepas kelulusan itu untuk penyeragaman? Okey, penyeragaman yang dimaksudkan adalah kita mempunyai 11 buah kolej kediaman. Kolej Dato' Onn Jaafar adalah salah satu kolej. Selepas dilaksanakan di Kolej Dato' Onn Jaafar, kita telah mendapat cadangan dan cadangan kita telah mendapat kelulusan untuk diseragamkan kepada semua kolej kediaman yang ada. Maknanya diseragamkan untuk semua kolej kediaman yang ada, tapi kita masih belum Laksanakan lah. Belum laksanakan. Cuma sudah mendapat persetujuan sahaja. Okey, sebab itu sebab saya nak tanya
dekat action tu kan ada penyeragaman, analisa faedah dan pemantauan. Jadi kalau belum buat penyeragaman, belum lagi lah buat analisa faedah dan pemantauan tu ya. Itu saya Untuk nak confirmkan. pemantauan cuma di College Dato' On Jaafar saja. Maksud saya projek ni adalah di College Dato' On Jaafar sahaja. Yalah, tapi Pilot. penyeragaman tu maknanya dia di-apply di college-college lain lah. Mungkin kalau tak ke semua ke 11, mungkin 1, 2 dulu kan. Jadi sekarang baru 1 je tempat uji Baru cuba satu. tu lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya kumpulan SPAC. Saya tanya satu soalan. Sebenarnya kumpulan ini berpandangan ketika ini, apakah cadangan yang paling special sebenarnya yang telah ditengahkan oleh kumpulan, yang makanya nanti kalau kita fikir bahawa itu nak diseragamkan, maka tidak ada masalah untuk mana-mana kolej saja nak terima yang special. Terima kasih Pak Abu. Sebelum ini di semua kolej kita ada buat jugalah kempen-kempen kesedaran, tetapi secara tidak konsisten, dan juga peraturan dan polisi penggunaan tenaga tidak kita terapkan secara keseluruhannya, mungkin separuh-separuh saja. Dan juga terdapat pelbagai borang yang tidak seragam di setiap kolej. Jadi cadangan kami ialah kita combine kan kesemuanya di dalam satu borang, berbentuk kempen, peraturan dan polisi dimasukkan sekali, berserta dengan cara-cara penggunaan alat-alat elektrik yang betul, yang boleh membantu menjimatkan tenaga elektrik di asrama. Okey, saya nampak ada disebut cadangan yang diterima ni, kaedah pendaftaran elektrik tidak efisien. Ini punca. Apa yang tidak efisien kaedah pendaftaran sebelum ini? Sebenarnya ia ada merujuk kepada borang pendaftaran yang digunakan. Ia berlaku apabila pelajar mendaftar masuk ke kolej, borang pendaftaran elektrik akan diberikan dan pelajar perlu memulangkan borang pendaftaran tersebut di kaunter pejabat. Apa yang berlaku? Pelajar tidak tahu barang apa yang boleh dibawa, barang apa yang tidak boleh dibawa. Jadi dengan adanya borang baru ini, pendaftaran borang elektrik yang lebih efisien, iaitu kita menerangkan semua barang apa yang boleh, gambar barang apa yang tak boleh. Barang yang boleh digunakan tu mestilah digunakan dengan cara yang berjimat cermat. Apa bentuk kempen sebenarnya yang telah dijalankan oleh kumpulan? Kempen tu sebenarnya ada dekat dalam borang tu. Contohnya kita ada 8 item barang yang telah dibenarkan untuk dibawa. Jadi setiap satu item tu kita terangkan apa yang baik, apa yang tidak baik. Sebelum ni kempen yang dilakukan adalah berbentuk general, iaitu kepada staf-staf UTM seperti penjimatan aircon, tutup komputer apabila tidak digunakan dan sebagainya. Dengan kempen ini yang ada di dalam borang ni, ia adalah lebih spesifik kepada penggunaan alat elektrik di dalam bilik pelajar. Okey, kempen ini maknanya kempen melalui borang. Ya, betul. Kempen melalui borang Tak ada ke kempen-kempen? Yalah, ada orang ni pelajar, bila dia nak daftar, dia kena daftar elektrik sekali lah kan. Daftar ni maknanya bagi orang yang baru masuk ataupun orang lama? Orang lama. Setiap satu semester yang baru dia perlu mendaftar. Dan maknanya setiap kali dia nak mungkin bertukar asrama ataupun orang baru yang baru nak masuk, dia hanya dapat maklumat melalui borang saja. Kempen kita ni melalui borang saja. Setiap pelajar, tak kira walaupun dia baru atau senior, setiap awal semester dia perlu mendaftar alat elektriknya semula.
Okey, jadi maknanya kempen ini hanya melalui borang Ya, betul. Okey. Okey. Terima kasih. Rakan-rakan lain? Tak ada. Okey. Jadi terima kasih kumpulan Aspak. Terima kasih. Tahniah. Sama-sama.